Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali pertama kita akan buatkan garisan lurus di bahagian tengah. Boleh membuat secara freehand ataupun pembaris. Seterusnya kita akan membuat petak. Petak ini adalah bertujuan untuk panduan sebagai daun pisang. Saya tidak lukis pinggan. Anda boleh buat pinggan. Kalau anda rasa boleh buat benda bulat, teruskan. Seterusnya kita akan lukis makanan di atas daun pisang itu. Saya mengambil cadangan melukis tomahawk wagyu. Next, kita sketch untuk bahagian telefon bimbit. Kita buat dua kotak, dua petak, satu sebelah kiri dan satu lagi sebelah kanan. Kemudian kita lukis rangka tangan dan kaki. Ini sekadar cadangan sahaja dulu untuk mencari idea peletakan bentuk tangan. Okey, kemudian ada sedikit sayur di bawah itu. Seterusnya kita akan lukis petak untuk telefon tersebut di sisi telefon ya. Pada rangka tangan tadi kita akan lukiskan bahagian tangan. Kita gemukkan sedikit dan tambah tangan. Tangan kanan, tangan kiri dan seterusnya. Sebelah kiri ni kita akan lukiskan bahagian mata. Mata dan mulut menggambarkan sedang marah, berperang ya. Jadi yang tadi kita lukis hanya untuk peletakan rangka-rangka, sekarang kita lukis lebih detail mana yang perlu. Contoh tangan, pistol dan semua benda yang penting yang perlu mengikut kepada soalan yang diperlukan. Selepas siap lukis, kita akan padamkan bahagian-bahagian yang tidak penting lagi, yang tidak diperlukan, untuk hanya tinggalkan lukisan yang akan kita warnakan nanti. Jadi kita tidak akan confuse dengan lukisan awal tadilah. Bila siap, kita akan mewarna. Okey, teknik ni saya akan menggunakan pensel warna yang mempunyai tulisan watercolor pencils. Tak kisah mana-mana brand pun boleh. Staedtler, Faber-Castell ataupun boleh didapati brand Mr. DIY. Yang penting dia ada tulis watercolor pencils. Okey. Teknik ni kita akan menggunakan dengan konsep meminjam, pinjaman warna. Saya mulakan dengan warna bahagian belakang. Bahagian belakang, background, saya hanya nipiskan saja menggunakan warna biru muda. Jika kita tekan, maka hasilnya nanti akan terang warna tu. Jadi kalau sekadar ringan-ringan, okey, warnakan secara ringan-ringan, jadi hasilnya agak pudar lah. So itu yang efek yang kita nak. Seterusnya saya akan warnakan meja makan dengan dua warna coklat muda dan coklat lebih gelap, bergantung kepada warna yang anda miliki. Saya akan campurkan dua-dua warna coklat ini berselang-seli. Ada yang perlu tekan, ada yang sedang-sedang. Mana yang bahagian tekan tu akan menjadi lebih gelap lah nanti. So teruskan mewarna. Kita akan penuhkan semua bahagian kertas ini. Okey.
kita tidak akan tinggalkan kosong. Kita akan penuhkan semuanya dahulu dengan cara yang cepat. Penuhkan saja, tak perlu cantik lagi. Untuk first step ini tak perlu terlalu cantik. Mungkin kita tengok agak comot, tetapi inilah tekniknya. Inilah yang teknik yang kita akan gunakan nanti. Untuk first step, kita just penuhkan warna ini saja. Yang mana tempat yang rasa perlukan warna yang terang, anda hanya perlu tekan saja, gelapkan sedikit untuk menaikkan warna-warna tersebut. So saya akan campurkanlah warna gelap dan warna cerah, campur saja. Teruskan warna sampai semuanya penuh. Untuk mewarnakan robot telefon bimbit ini, saya memilih warna yang kontra dengan background. Contohnya kalau anda buat warna background tu warna biru, cari warna yang kontra. Contohnya warna merah atau warna kuning dan sebagainya lah. Anda boleh pilih warna kesukaan anda. Di sini saya hanya membuat perbezaan supaya nampak ketara antara background dan barang-barang lukisan lain. Okey. Teruskan warna. Yang perlu gelap, kita gelapkan terus. Tekan lebih sikit. Okey. So, kita just warnakan semua. Baik, setelah penuh kita warna semuanya, kita masuk ke bahagian yang ketiga. Bahagian menggunakan air dengan berus. Anda perlu sediakan air yang banyak dengan dalam bekas yang bekas minuman ataupun botol mineral yang besar. Pastikan air yang banyak. Ambil berus, lagi besar lagi bagus berus tu, ataupun boleh menggunakan berus yang telah tersedia dalam kotak warna tadi. Celup dan ambil air tersebut.
Jangan celup, buang air. Tetapi apa yang anda perlu buat ialah celup, terus tarik air tersebut ke atas kertas. Cara mewarna, just gosok satu kali saja. Jangan terlalu banyak gosok tempat sama lah maksudnya. Tempat sama jangan gosok banyak kali, takut nanti kertas anda hancur. Alright. Tapi perlu diingatkan, hati-hati sewaktu menggunakan air dan brus ni, jangan terlebih masuk. Kalau boleh hati-hati, jangan terlebih masuk. Jika termasuk sedikit-sedikit tu tak apa, dia boleh dimaafkan lagi lah. Jangan terlalu bersepah. So kena lebih hati-hati mewarnakan bahagian-bahagian tepi terutamanya antara satu benda dengan benda yang lain. Hati-hati mewarna. Okay. So bahagian ni anda just buat semuanya dengan air, dengan brus tu tadi. Okay. Biar semuanya settle. Okay. Dan biarkan ianya kering dengan baik. Untuk proses ini mungkin anda nampak ada perubahan, tapi belum lagi masih memuaskan hati. Kerana proses yang ini kita cuma nak penuhkan ia dengan baik, sebatikan warna-warna tersebut supaya lebih kemas. Teruskan menggunakan air tersebut sampai semuanya disaluti dengan baik.
Sementara menunggu lukisan anda kering, anda boleh asah mana pensel warna dulu yang akan digunakan untuk proses seterusnya, iaitu proses mendetailkan. Okay, shading dan detail, touch up semua benda. Okay, first saya akan buat meja dulu, warnakan meja. Kita akan buat garisan-garisan penting pada meja, contohnya urat-urat kayu. Okey, kalau tepi meja tu jangan tarik semuanya lurus sahaja. So apa yang perlu buat ialah anda bermain dengan garisan, ada garis tebal, ada garis nipis. Okey, so tangan anda semua cuba kontrol dengan baiklah. Ada tempat yang perlu tekan, ada tempat yang perlu pelan-pelan. Okey, di situ akan terhasillah quality of line. Okay, dengan ini, teknik ini, drawing anda akan lebih cantik, lukisan anda akan lebih menarik lah, dan akan lebih menepati dengan soalan yang kehendaki, sebagaimana dia meminta kita untuk menghasilkan jalinan, menunjukkan jalinan. So jalinan, apa itu jalinan? Maksud jalinan ni, untuk senang kita faham, jalinan adalah tekstur. Jadi kita akan nampak tekstur pada kayu, okay, daun, bentuk mana-mana, telefon, daging, okay, apa-apa lauk, makanan yang anda lukis tu akan nampaklah dengan tekstur yang anda buat dengan pendetailan menggunakan pensel warna ni. So dengan teknik ni anda patut sudah menguasai lah. Okay,
boleh menguasai untuk mendetailkan setiap bentuk. Jadi sebagaimana soalan kehendakkan, anda menunjukkan bentuknya yang baik, jalinan. Okey. Dengan cara ini, insya-Allah setiap benda yang anda lukiskan tu akan terhasil dengan bentuknya dengan baik lah. Teksturnya, jalinannya, bentuknya. Okey. Saya lebih suka menggunakan warna purple ataupun ungu dalam menghasilkan bayang atau dalam untuk menggelapkan sesuatu benda. Okey, untuk detailkan sesuatu benda tu, menggelapkan balik untuk nampak shadow. Okey, texture dia saya suka menggunakan warna ungu daripada hitam. Hitam boleh guna, cuma hitam itu akan membuatkan lukisan anda nampak sedikit kotor. Okay, hitam tu nampak comot sikit lah. Tapi kalau anda rasa selesa, boleh teruskan. Cuma bagi saya lebih suka menggunakan warna ungu atau purple. Di samping dia boleh menggelapkan benda tu, menggelapkan sesuatu, mana-mana tempat tu, dia memberikan lebih naik seri, cantik tu lebih sikit dengan warna ungu tu lah. Ataupun warna biru gelap boleh. Okay, warna brown, warna coklat gelap. Kalau terus warna hitam, dia nampak ni sikit, nampak comot sikit lah. Okay, masing-masing boleh cuba. Okay, so teruskan shading, detail, touch up.
Jadi anda mempunyai masa 3 jam. Sebaiknya setengah jam yang pertama siapkan lukisan. Kemudian lagi 2 jam setengah mewarna. Jadi teruskan membuat jalinan-jalinan. Okay. Shading untuk membuatkan setiap benda yang ada lukis tu nampak lebih timbul dengan tona yang betul. Yang penting anda jangan takut, just buat dengan rasa seronok. Okay? Jangan stres, buat dengan secara seronok. Sebab apa yang anda buat adalah anda yang hasilkan. Apa yang terhasil adalah anda yang menghasilkan. Jadi hasilkan dengan baik, kita buat dia, insyaAllah. Ingat pesan saya, kita buat dia, so buat yang terbaik, insyaAllah jadi lebih baik. Bahagian terakhir saya nak buat bintik-bintik pada lukisan. Jadi saya akan menggunakan warna hitam atau apa-apa warna yang gelap. Saya akan gosokkan di mana-mana bahagian meja, rasanya mungkin bahagian meja, dan saya akan basahkan untuk mengambil warna tu. Jadi saya akan cuba renjiskan pada mana-mana bahagian yang nampak kosong supaya ia nampak lebih seperti mood berperang tu lebih naik lah. Okay. Supaya tidak terlalu lukisan yang sebegini dia tidak mahukan nampak terlalu kemas. Dia hendak nampakkan suasana lah. Jadi dengan apa yang anda buat ni, suasana berperang tu lebih naik. Okay. Jangan terlalu banyak dan hati-hati jangan terrenjis ke meja kawan lah. Takut terkena lukisan kawan anda di sebelah. Jadi itu sahaja. Apapun saya yakin anda boleh buat lebih baik daripada ini, kerana ini hanyalah contoh teknik mudah untuk menjawab, dan anda perlu ubahkan mana-mana yang patut. Contoh bentuk telefon, pergerakan telefon, cara mereka berperang, anda perlu ubah semua benda tu. Makanan, okay. Ini adalah contoh sahaja. Jadi buat yang terbaik. Good luck, insyaAllah. All the best. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum.